Video ini beberapa fakta pengenalan berkaitan misi global Sumut Flotilla. Sebelum video ini dimulakan, peluang anda masih terbuka untuk belajar cara menjana passive income hanya dari rumah tanpa perlu modal yang besar. Saya mencari seseorang yang ingin belajar tanpa batasan umur untuk memulakan passive income pertama mereka dengan modal yang sangat rendah. Saya seorang yang berpengalaman dalam menguruskan rumah sewa dan juga seorang entrepreneur muda yang bersedia membimbing anda untuk membuat passive income anda sendiri. Walaupun anda seorang ibu suri rumah tangga, pelajar sekolah, ataupun pekerja sepenuh masa, anda mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar lebih lagi, mendalami lagi, untuk menjana duit dengan cara yang mudah. Dalam link website ini, saya merangkumi 7 rahsia menjana pendapatan dari rumah sewa tanpa modal yang besar, serta 3 bonus tools yang saya sediakan untuk memudahkan anda dalam menguruskan passive income anda. Tekan link di bawah ini dan mula jana income tambahan RM3.000 yang pertama dalam masa 15 hari sahaja. Join sekarang. Tidak lupa juga, pada 15 Oktober ini, saya akan mengadakan webinar secara percuma untuk membimbing anda semua secara dalam talian, Zoom meeting. Semua golongan yang ingin belajar lebih lagi berkaitan dengan kursus pendek The Exact Art of Convincing Your Future Client. Untuk pengetahuan semua, ini adalah antara subtopik yang saya rangkumi dalam buku panduan yang padat PDF online Rahasia Jana Pendapatan dari Rumah Sewa Tanpa Modal yang Besar. Link pendaftaran saya sediakan di description video di bawah. Link webinar percuma dan link buku panduan Rahasia Jana Pendapatan dari Rumah Sewa Tanpa Modal yang Besar. Bayangkan, sebuah kapal kecil syarat dengan bantuan makanan dan ubat-ubatan, tapi dihalang oleh kapal perang bersenjata yang lengkap. Inilah realiti setiap kali dunia mencubai menembus sekatan laut di Gaza. Dan kali ini, dunia sekali lagi mencabar Israel dengan misi besar yang digelar Global Sumut Flotilla. Untuk faham misi ini, kita kena tahu isu yang sebenar. Gaza, sejak tahun 2007, berada di bawah blokade laut paling ketat di dunia. Nelayan Palestin tidak boleh bebas menangkap ikan. Bantuan makanan dan ubat-ubatan pun tersekat. Bukan sekali, dunia cuba menghantar kapal bantuan. Pada tahun 2010, dunia dikejutkan dengan tragedi Mavi Marmara, bila tentera Israel serang kapal bantuan dan 9 orang terbunuh. Dari situ, flotilla menjadi sebuah simbol, bukan sekedar kapal, tapi perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Tahun ini, lahir sebuah misi baru, Global Sumut Flotilla. Sumut dalam bahasa Arab bermaksud keteguhan dan kesabaran. Misi ini dihimpunkan oleh aktivis, dokter, peguam, rakyat biasa dari pelbagai negara. Mereka bersama-sama berlayar menuju Gaza dengan satu tujuan yang sama, yaitu menembusi sekatan, menghantar bantuan, dan menunjukkan solidariti antara bangsa. Tapi perjalanan ini bukanlah mudah. Ada resiko kapal disekat, dirampas, malah peserta ditahan. Tentera laut Israel sudah terkenal dengan tindakan yang keras. Mereka tidak teragak-agak untuk menggunakan kekerasan. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. Selain itu, cabaran logistik dan kos juga sangat besar. Bayangkan, perlu berlayar beribu-ribu batu nautika sambil sentiasa berdepan dengan ancaman di tengah laut. Di sebalik nama Global Sumut Flotilla, ada manusia-manusia biasa yang berani mengambil tindakan yang luar biasa. Anne Wright, beliau seorang bekas kolonel tentera Amerika Syarikat. Dahulu, beliau pernah berkhidmat dalam sistem ketenteraan. Tapi
selepas melihat ketidakadilan di Palestin. Beliau tinggalkan jawatan dan kini aktif menyertai flotila sebagai tanda penentangan. Bayangkan, dari orang dalam sistem tentera ini berdiri bersama mangsa penindasan. Dr. Monchef Marzuki, bekas Presiden Tunisia yang pernah sertai flotila sebelum ini, dia tahu resiko. Dia tahu Israel mungkin akan menahan beliau. Tapi, sebagai pemimpin, dia tunjukkan bahawa solidariti tidak kenal pangkat dan kuasa. Ada juga aktivis muda dari Eropah dan Asia yang sanggup cuti kerja meninggalkan keluarga untuk berlayar bersama flotila. Mereka bukan orang yang kaya, bukan juga orang yang berkuasa, cuma rakyat biasa dengan hati yang berani. Jadi, kenapa sanggup ambil risiko ini? Sebab misi flotila bukan hanya tentang Palestin, ia adalah tentang hak asasi manusia sejagat. Kalau dunia tetap berdiam diri terhadap sekatan ini, maka hari esok mana-mana negara boleh buat benda yang sama, menggunakan kuasa ketenteraan untuk menghukum rakyat biasa. Flotila membawa mesej bahawa manusia dari seluruh dunia sanggup bersatu walaupun berlainan agama, bangsa dan ideologi demi menentang ketidakadilan. Sekarang anda mungkin bertanya-tanya, kita yang jauh boleh berbuat apa? Pertama, tingkatkan kesedaran. Jangan biarkan berita ini hilang di telan media arus perdana. Kedua, sokong NGO, non-government organization, dan crowdfunding yang terlibat. Ketiga, beri tekanan moral dengan suara kita, dengan doa kita, dengan solidariti kita. Setiap share, setiap suara boleh beri tekanan kepada pihak yang cuba menutup kebenaran. Global Sumut Flotila bukan hanya misi laut, tapi ia adalah misi kemanusiaan, misi maruah, misi perlawanan terhadap kezaliman. Kalau anda rasa perjuangan ini penting, bantu sebarkan mesej ini. Jangan biarkan Gaza sunyi. Saya Harrison dan ini adalah kisah tentang misi berani manusia untuk manusia. Salam hormat, jumpa lagi di video selanjutnya.